Kajian penggunaan teknologi baru bagi penampalan jalan-jalan persekutuan yang berlubang dalam memastikan ia lebih tahan lama dan menggunakan bahan berkualiti antara isu yang dibangkitkan di Dewan Rakyat hari ini. Kita nak terus saja bersama rakan setugas Umar Vati Ramayah untuk laporan dari Dewan Rakyat. Silakan Umar. Terima kasih Gigi dan Kementerian Kerja Raya sedang mengkaji penggunaan teknologi baru bagi penampalan jalan-jalan persekutuan yang berlubang dalam memastikan ia lebih tahan lama dan menggunakan bahan berkualiti. Dan menurut Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad, Kementerian JKR sebenarnya telah menerima kertas-kertas cadangan daripada syarikat berkaitan yang antaranya mencadangkan penggunaan bahan premiks getah sekarang. Dan kita dengarkan dulu jawapan yang dijawab oleh Timbalan Menteri sebentar tadi. Dari segi kajian kita, sememangnya dari segi contoh Kak Lam, premix yang menggunakan Kak Lam ataupun menggunakan getah scrap, sememangnya baik. Kita akui baik. Tetapi kosnya amat ketara tinggi. Dan tetapi walau bagaimanapun, kita telah mencuba untuk kita laksanakan dan kita dah buat ujian. Salah satu ujian yang kita lakukan di login Gua Musang dan didapati memang baik. Tetapi walau bagaimanapun kita nak tengok jangka hayat yang dijanjikan oleh syarikat-syarikat kepada kita yang perkenalkan teknologi baru. Tetapi harganya lebih mahal. Dan seterusnya kita nak pastikan juga antara langkah-langkah mestilah kerjasama antara rakan-rakan kita semua sebenarnya, seperti MOT, Ministry of. Selain soalan tambahan yang dikemukakan oleh Ahli Parlimen Tampin sebentar tadi, yang turut mencuri tumpuan Dewan Rakyat hari ini adalah soalan daripada Ahli Parlimen Tenggara Manjri bin Nasib yang meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menyatakan setakat mana sambutan orang ramai mengenai perkhidmatan subfertility Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN dan sama ada objektif itu tercapai atau sebaliknya. Dan menjawab soalan itu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Aiman Atira Sabu menjelaskan sebenarnya kira-kira 95% daripada pasangan yang mendapat perkhidmatan itu sebenarnya adalah daripada golongan berpendapatan sederhana ataupun B40. Dan Timbalan Menteri sebentar tadi mengulas mengenai perkara itu, memberitahu hasrat kerajaan untuk menawarkan perkhidmatan itu kepada golongan sasaran sebenarnya tercapai, dan kita dengarkan jawapan beliau sebentar tadi. Berdasarkan data profil klien subfertility LPPKN, Tuan Yang Dipertua, sebanyak 95% daripada pasangan yang mendapatkan perkhidmatan subfertility LPPKN ini adalah terdiri daripada golongan berpendapatan sederhana dan rendah B40 and 40, iaitu kumpulan sasaran utama kita. Sebanyak 27,216 prosedur rawatan subfertility telah dijalankan sehingga kini dengan pencapaian kehamilan melebihi 6,000 klien, iaitu sekitar 22%. Kadar kejayaan ini adalah standing dengan pusat-pusat rawatan kesuburan di Malaysia, termasuklah di peringkat swasta dan juga antarabangsa. Selain itu, soalan yang dikemukakan oleh Datin Sri Dr. Wan Aziza, Wan Ismail yang juga Ahli Parlimen Bandar Tun Razak juga mencuri tumpuan Dewan Rakyat hari ini yang meminta Kementerian Pendidikan mengenai langkah-langkah untuk menangani isu kes buli khususnya di kalangan pelajar sekolah menengah yang menunjukkan tren peningkatan sejak kebelakangan ini. Dan sementara itu, Ahli Parlimen Balik Pulau Datuk Muhammad Bakhtiar Wan Cik juga mengungkitkan persoalan yang meminta KKM untuk menjelaskan langkah untuk memupuk kesedaran kesihatan dalam kalangan rakyat yang masih di tahap rendah, memandangkan Malaysia dikategorikan sebagai negara bukan sihat. Dan tapi yang menarik perhatian hari ini adalah 2 rang undang-undang akan dibentangkan dalam majlis aturan hari ini, di mana yang pertamanya melibatkan rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 yang akan dibentangkan oleh Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa selepas sesi soal jawab, dan rang undang-undang ini akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama. Dan
Ia antara lain melarang penjualan serta penggunaan sebarang bentuk bahan merokok termasuk rokok elektronik atau vape kepada individu yang dilahirkan selepas tahun 2017. Dan sebenarnya ini secara tidak langsung undang-undang ini mengelakkan pelajar sekolah menjadi perokok, dan sebenarnya pada 27 Julai tahun lepas bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin sebenarnya sudah membentangkan rang undang-undang ini, namun terpaksa dibentangkan semula pada sesi parlimen kali ini kerana kerajaan terpaksa parlimen dibubarkan sebaik saja pembentangan itu dibentangkan oleh KJ dalam persidangan yang sebelum ini. Namun sebelum ini, Persatuan Pengguna Pulau Pinang (KAP) juga ada mendedahkan seramai 43,360 pelajar sekolah di mana 1.2 juta perokok dan pengisap vape dengan negara ini melibatkan golongan pekerja, dan jumlah ini sememangnya membimbangkan. Dan turut akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama adalah rang undang-undang pasaran modal dan perkhidmatan pindaan 2023 yang akan dibentangkan oleh Menteri Keuangan sebentar lagi. Dan untuk bacaan kedua pula, rang undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia pindaan 2023 akan dibentangkan juga oleh Menteri Keuangan untuk bacaan kedua seperti yang saya sebut sebentar tadi. Dan dalam pada itu, Kementerian Kesihatan hari ini akan membentangkan kertas putih kesihatan, dan kertas putih kesihatan pada hari ini adalah hanya membabitkan vaksin, sementara bagi untuk keseluruhan kesihatan akan dibentangkan dalam sesi parlimen yang akan diadakan esok. Dan kertas putih ini menggariskan 4 tonggak bersama dengan 15 strategik reformasi kesihatan yang bermatlamatkan ke arah satu sistem kesihatan yang memfokuskan kepada perkhidmatan pencegahan agar rakyat lebih kekal sihat dan sejahtera. Dan selain itu, menerusi kertas putih kesihatan ini juga dicadangkan supaya penubuhan Suruhanjaya Reformasi Kesihatan yang bebas dan berkecuali untuk memantau dan memastikan pelaksanaan reformasi kesihatan yang efektif. Dan antara isu yang akan dibangkitkan dalam kertas ini tertumpu kepada penambahan perkhidmatan sistem kesihatan negara yang sering menghadapi kesesakan termasuk di wad kecemasan serta pusat kesihatan. Dan saya kira itu sahaja perkongsian saya dari Dewan Rakyat pada jam ini. Kita kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Umar Vati Ramayah atas laporan berkenaan.